Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Ain Nabila dan ini berita AADK edisi 16 Februari 2022. Antara tajuk utama edisi ini, penjawat awam tulang belakang pentadbiran negara. Jangan biar perkhidmatan awam dipandang jelek dan hina. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Penjawat awam disaran untuk terus berganding bahu sebagai keluarga Malaysia dalam usaha memulihkan negara sekaligus mencapai status negara maju. Ketua Setiausaha Negara yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, penjawat awam memainkan peranan bertindak sebagai tulang belakang pentadbiran negara. Justru itu, amat penting untuk kita sebagai penjawat awam bersama-sama berganding bahu sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk memulihkan negara, seterusnya mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Sesungguhnya, peranan kita semua sebagai penjawat awam adalah sangat kritikal sebagai tulang belakang pentadbiran negara. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara di Auditorium JAKIM Kompleks Islam baru-baru ini. Setiap ketua jabatan dan seluruh penjawat awam perlu melipat gandakan usaha memperkukuhkan integriti dan tadbir urus. Komitmen tersebut dilaksanakan menerusi segala inisiatif di bawah Pelan Antirasuah Organisasi atau OACP yang dibangunkan oleh agensi masing-masing. Dalam hal yang lain pula, isu integriti dan juga tadbir urus dalam kalangan penjawat awam termasuklah agensi penguatkuasaan juga menjadi isu hangat yang sering diperkatakan dalam media bahasa sama ada media perdana ataupun alternatif masa kini. Justru itu, meskipun kadang-kadang kita tahu berita yang disampaikan itu mungkin tidak benar atau masih lagi dalam peringkat siasatan, namun impaknya memberikan atau meninggalkan imej pada perkhidmatan awam amat besar sekali. Justru itu, saya amat berharap agar setiap ketua jabatan serta seluruh penjawat awam dapat melipat gandakan usaha-usaha untuk memperkukuhkan integriti dan tadbir urus menerusi pelaksanaan segala inisiatif di bawah Pelan Antirasuah Organisasi ataupun OACP yang telah dibangunkan oleh agensi masing-masing di bawah GICC dan juga SPRM. Integriti ini ialah sesuatu yang melibatkan 3 perkara dalam diri kita. Yang pertama, akal, kedua nafsu dan ketiga ialah perbuatan sama ada melalui lidah atau tangan. Sekiranya akal gagal mengawal nafsu, maka lidah dan tangan akan bermarajalela. Lalu terjadilah pencabulan integriti dalam diri kita. Perkara ini sekiranya dibiarkan, maka akan menjadi barah yang merebak ke seluruh organisasi dan akhirnya perkhidmatan awam kita ini akan dipandang hina dan jelek oleh masyarakat. Bagi memperhebatkan usaha pencegahan penagihan dadah di negeri Sabah, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Sabah menandatangani surat hasrat LOI bersama Majlis Belia Sabah MBS.
Ketua Pengarah ADK Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, menerusi usaha sama itu, pelbagai program pencegahan dirancang khususnya untuk terus menggerakkan kempen anti dadah melibatkan kumpulan belia di negeri berkenaan. Surat hasrat kerjasama antara ADK dan Majlis Belia Sabah ini, kita di ADK memberi hasrat untuk bersama dengan Majlis Belia Sabah untuk bersama-sama membantu melaksanakan beberapa program. Yang pertama, program pencegahan di kalangan komuniti di negeri Sabah dengan kerjasama Majlis Belia Sabah dan juga ahli-ahli gabungan di bawah Majlis Belia Sabah ini. Yang kedua, juga untuk Majlis Belia Sabah ini menganggotai skuad ADK. Skuad ADK ini adalah satu badan sukarela yang kita gerakkan untuk sama-sama bersama-sama antara ADK dan juga ahli-ahli komuniti untuk menjayakan beberapa program. Yang pertama, program pencegahan. Yang kedua, program omnipresent, di mana kita akan mengunjungi kawasan-kawasan yang kita khususkan, kita beri tumpuan, terutamanya kawasan berisiko tinggi, agar masyarakat awam memahami bahawa dadah ini adalah masih musuh nombor satu negara. Lebih-lebih lagi pada masa ini dengan ancaman dadah sintetik, yang mana lebih 60% daripada kes-kes penyalahgunaan dadah adalah dalam bentuk dadah sintetik seperti syabu, ais dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani surat hasrat antara ADK Sabah dan MBS di Kota Kinabalu Isnin lalu. Turut sama pada program tersebut ialah Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan ADK Puan Chan Hong Jin dan Pengarah ADK Sabah Tuan Nani Sikin. Sementara itu, Tuan Nani menjelaskan kerjasama tersebut merupakan platform tepat menyatu padu komuniti di seluruh negeri Sabah dan simbolik kepada kesatuan agensi kerajaan dengan pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha mencapai matlamat melindungi rakyat Malaysia daripada ancaman dadah. Ini merupakan satu platform yang baru. Maksudnya dengan surat niat ini, kita akan susuli dengan mungkin selepas ini kita akan buat lagi satu memorandum. Dan tujuan kita buat ini adalah untuk supaya lebih ke depan lagi. Seperti yang kita sedia tahu bahawa MBS ini punya banyak gabungan. So, dengan gabungan ini boleh membantu mencapai hasrat kita, mencapai sasaran kita kepada golongan individu, keluarga, masyarakat yang di luar yang memerlukan pendedahan. Bagaimana untuk cara kita menangani permasalahan penagihan dadah ini khususnya. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, ADK Negeri Sabah terus berhebat perangi dadah. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Bertemu kembali. Bagi memerangi permasalahan dadah dalam kalangan komuniti, Pertubuhan Komuniti Penampang dengan kerjasama Agensi Anti-Dadah Kebangsaan atau AADK Negeri Sabah menganjurkan Fund Right Against Drugs 2022. Program yang menyasarkan penduduk setempat di kawasan berisiko tinggi atau KBT itu berlangsung di sekitar Penampang Sabah baru-baru ini.
Seramai 250 peserta yang menyertai program berbasikal dan walking message itu menggunakan platform berkenaan menyebarkan mesej anti-dadah kepada komuniti. Ini termasuklah mengedarkan risalah mempamerkan mesej lebih baik cegah menerusi tarian singa daripada Persatuan Tarian Fat Chun Sabah yang turut serta pada program terbabit. Program Fund Right Against Drug 2022 telah dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahilmir Yahaya, dan turut disertai Pengarah AADK Negeri Sabah, Encik Nani Sikin, dan Setiausaha Eksekutif Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Kebangsaan Negeri Sabah, Puan Josie N.C. Limas. Dalam pada itu, Fund Right Against Drug 2022 juga mendapat kerjasama rakan strategik Pemadam Negeri Sabah dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Honggap, Penampang. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adik Kamaria binti Yaakob, bertugas di Pus Pembacuk. Sebelum ini saya pernah bertugas di Pusat Saintifik Umum selama 10 tahun dan berpindah ke Pus Pembacuk pada 2004 sehingga kini. Saya bertugas mencecah 28 tahun dan akan pencing tak lama lagi lah. Di Pus Pembacuk, saya ditugaskan sebagai ketua giliran bertugas dan tugas yang diberikan kepada saya adalah membuat roll call untuk pengawal keselamatan di bawah saya yang bertugas pada shift saya, dan saya juga bertanggungjawab untuk roll call dan beri lokasi pada pengawal-pengawal yang bertugas pada hari itu. Di samping itu juga saya perlu menjalankan tugas-tugas lain seperti pemeriksaan fizikal ke atas klien dan pelawat dan membuat rondaan-rondaan di sekitar pagar dan kawasan-kawasan sekitar pusat untuk menjaminkan ia berada dalam keadaan baik dan selamat. Tugas dan peranan menjaga klien bermasalah di Puspem bukanlah mudah. Namun hasil kerja berpasukan, komited dan saling melengkapi akan memudahkan setiap yang sukar. Pengalaman manis saya bertugas dengan AADK, saya amat bertuah kerana terpilih mewakili Pus Pembacuk sebagai ahli mesyuarat bersama Jabatan MDJ selama 2 tahun. Di mesyuarat itu saya dapat menimba ilmu serta berkongsi pendapat dengan semua ahli majlis mesyuarat itulah. Sepanjang bertugas di Pus Pembacuk, saya pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2006 dan 2016. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama berganding bahu menerima dan membantu bekas penagih untuk kembali ke dalam komuniti. Tugas dan peranan kami membantu klien menjadi insan baru yang bebas daripada dadah. Sama-sama kita membasmi dadah. Dadah terkawal 2025. Lebih baik cegah. Segmen Charity AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.